Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Okay. Alhamdulillah masih lagi kita dapat ditemukan pada malam ini walaupun sebelum ni pagi. Tapi kali ni kita dah tukar kita punya jadual kita ke pada waktu malam lah ya. Alhamdulillah. Malam pun alhamdulillah dan ramai juga yang request untuk malam kan. Ramai yang minta nak buat malam, jadi kita buat. Tengoklah berapa ramai malam ni. Kalau ramai alhamdulillah. Kalau tak ramai tak tahulah nak cakap apa kan. Okey, tapi alhamdulillah kita ada 50 orang peserta dah setakat ni. Insya-Allah mudah-mudahan yang lain-lain masuk dah cepat-cepat kan. Kan takut nanti kan lambat pula kita apa. Lambat pula apa? Tertinggal pula pembelajaran nanti kan. Okey, baik. Minggu lepas, okay. Minggu lepas kita dah bincang. Okay, kejap. Saya tunjukkan apa saya share screen. Kat mana kita minggu lepas? Okay. Okay, nampak tak slide saya? Okay, minggu lepas kita dah, bukan minggu lepas. Hari apa tu? Hari Selasa lepas. Kita dah sampai ke tajuk cecair ataupun lendiran yang keluar daripada faraj wanita selain daripada darah. Kemudian apa dia? Iaitu mani, mazi, wadi dan lendiran faraj ataupun lembapan faraj ataupun keputihan. Okey, selesai kat situ, kemudian kita dah masuk tajuk seterusnya. Tajuk apa? Lembapan faraj ni kita dah selesai. Okey, ada 3 hukum. Ada 3 hukum. Yang pertama suci dan tak batal wuduk. Ini kita dah terang minggu lepas. Kemudian suci, batal wuduk dan kemudian yang ketiga tak suci dan batal wuduk. Okey, selesai yang itu. Kemudian kita nak masuk, kita nak masuk satu tajuk baru. Jadi slide saya ni, ni ustazah kecil nak bertanya. Ustazah nak tanya apa ustazah? Okey. Jadi kita tengok persoalan dia. Siapa tahu tolong jawablah. Okey. Apa ustazah tanya? Ustazah tanya apa hukum air mani keluar daripada faraj isteri selepas mandi junub? Okey, suami isteri berhubungan, kemudian selesai berhubungan, suami isteri ataupun si isteri ni mandi wajib, mandi junub. Sebab berhubungan kan dia kena mandi wajib kan. Okey, dah selesai mandi wajib, tiba-tiba ada air mani keluar daripada faraj isteri. Jadi apa hukum dia? Maksudnya isteri ni nak kena mandi wajib sekali lagi ke tidak? Macam mana? Isteri nak mandi wajib sekali lagi ke ataupun tak perlu mandi wajib? Okay. Jadi kat sini, ada kata tak perlu mandi wajib. Ada jawapan lain ke? Perlu mandi sekali lagi ke ataupun tak perlu? Dah mandi dah tadi, cukup dah tu, kan? Tak payahlah nak mandi banyak kali. Ada kata tak perlu. Ada yang berpendapat perlu. Tak perlu. Orang ramai kata tak perlu. Okey, tak apa. Okey, baik. Jadi apa hukum? Kalau keluar air mani, dah mandi dah, isteri dah mandi wajib dah. Dah mandi wajib. Jadi tiba-tiba lepas mandi wajib, tengok-tengok ada lendir air mani keluar. Persoalan dia, air mani siapakah itu? Itu persoalan dia. Okey, bila kita tahu air mani siapa, barulah kita tahu siapa yang adakah si isteri itu perlu mandi wajib ataupun tidak. Okey, jadi air mani siapakah? Jadi dalam situasi macam ini, isteri dia kena tengok situasi isteri.
adakah isteri tersebut ketika berhubungan suami isteri, ketika berhubungan suami isteri, adakah si isteri tu rasa nikmat dia. Rasa nikmat, terasa kenikmatan ketika berhubungan tersebut. Kalau rasa nikmat dia, rasa nikmat, rasa puas, bermaksud air mani isteri ada sekali keluar. Walaupun air mani itu mungkin bercampur dengan air mani suami, tapi air mani isteri pun ada keluar. Jadi isteri itu kena mandi wajib sekali lagi. Sebab air mani sama ada yang keluar tu air mani suami yang bercampur dengan isteri ataupun air mani isteri sahaja. Okey. Itu pertama. Tapi kalau misal kata si isteri ketika berhubungan dia tak rasa apa-apa. Mungkin suami dia minta masa tu dia tengah tidur ke, suami dia buat dan dia tak rasa apa, ataupun dia memang tak ada mood malam tu, kan, tak ada mood, memang tak rasa nikmat lah, ataupun kejap je kan, suami hanya lepaskan hajat kejap je, dia pun tak rasa nikmat dan sebagainya. Jadi kat situ jelaslah bahawa yang keluar tersebut adalah air mani suami saja. Maksudnya air mani isteri tak keluarlah ketika itu. Sebab isteri tak rasa nikmat pun, tak rasa pun nikmat ke, seronok, kepuasan ke, tak ada. Jadi jelas kat situ yang keluar hanya air mani suami saja. Maka walaupun isteri telah mandi junub, isteri mandi junub tadi sebab berhubungan, bukan sebab keluar mani. Jadi bila mana lepas mandi junub tadi keluar mani daripada faraj isteri, maka isteri tak perlu mandi wajib sekali lagi. Okey. Sebab ternyata yang air mani yang keluar tu hanyalah air mani suami sahaja. Okey, so kena tengoklah keadaan si isteri tu macam mana. Okey, benda ni tuan-tuan perempuan bukan sekadar suami isteri sahaja. Okey, ia juga berlaku kepada semua perempuan. Walaupun tak ada suami, tapi berhubungan dengan lelaki sama juga. Cerita dia sama juga. Walaupun berhubungan tu salah, tetapi dari sudut hukum untuk keluarnya air mani daripada faraj ni sama macam kita terang tadi. Tu. Okey, baik. Selesai bab tu. Kita nak laju sikit. Bagi kita ada 5 pertemuan lagi. So kita nak laju sikit. Okey, ada satu lagi soalan. Ada satu lagi. Ustazah nak tanya apa lagi, Ustazah? Silakan. Okey, tengok soalan dia apa. Okey. Ustazah tanya, ada angin keluar daripada depan, batal wuduk tak? Batal wuduk tak? Ada angin keluar daripada depan. Biasa angin keluar daripada belakang. Tapi kali ini angin keluar daripada depan, batal wuduk ke tidak? Macam mana tu? Apa pendapat? Pendapat para wanita? Ataupun ada yang lelaki kat sini, ustaz-ustaz ke ataupun ayah-ayah, abang-abang nak jawab pun boleh juga, tak ada masalah. Ada kata batal. Ada lagi batal wuduk dan perlu mengambil wuduk sekali lagi. Batal wuduk. Batal. Okey. Ada lagi jawapan? Ada kata tak batal ke? Okey, persoalan saya, kenapa batal wuduk? Soalan saya, kenapa batal wuduk? Ada tak boleh jawab? Kenapa batal wuduk? Angin keluar daripada depan. Tengok keadaan. Biasa keluar tak batal. Kalau biasa keluar tak batal. Hari tu Ustazah kata tak batal. Itu bukan hujah ni. Apa-apa yang keluar ni, apa-apa yang keluar dari kubur, dubur, faraj membatalkan wuduk. Masya-Allah. Tahniah Puan Rahimah. Bagus Puan Rahimah. Tahniah. Okey, selalu saya kalau ada jawapan yang betul, saya tepuk tangan semua. Tapi kita ni dalam Zoom ni tak dapatlah tepuk kan. Okey. Pandailah tepuk sendiri. Alhamdulillah. Ada juga jawapan yang betul. Okey, terima kasih. Jadi dia punya kaedah dia senang je. Okey, kaedah dia, ambil kaedah ni. Kalau siapa ada kitab, ada tengok dalam kitab so apa tu. Tengoklah dalam kitab surat 20. Okey.
Angin keluar daripada faraj. Ya, angin keluar daripada faraj. Jadi kaedah dia satu je. Apa-apa. Maksudnya apa-apa tu sesuatu. Maksud sesuatu segala sesuatu. Maksud apa-apalah. Apa-apa sahaja yang keluar daripada kubul ataupun dubur. Okay. Maksudnya kubul ni kat depan ataupun dubur belakang. Okay. Kubul tu termasuklah faraj ke, tempat buang air ke kan. Tu kubul lah tu. Kubul ataupun dubur membatalkan wuduk. Sesuatu yang keluar daripada kubul ataupun dubur membatalkan wuduk. Sesuatu tu tak kisahlah sesuatu tu apa. Sama ada sesuatu tu apa? Sama ada sesuatu tu adalah angin ke kan, ataupun air kencing ke, ataupun ni buang air besar macam tu kan. Najis ke, tak kisahlah. Apa-apa sesuatu. Termasuklah kalau misal kata seseorang tu termasuklah kalau seseorang tu contoh dia makan mi, contoh dia makan mi tiba-tiba kan, makan mi tiba-tiba tergigit batu, tertelan. Tertelan batu. Bila tertelan batu, kemudian tiba-tiba batu tu keluar daripada depan. Contoh. Depan ke belakang ke tak kisahlah. Keluar daripada depan contohnya. Batu tu keluar. Jadi bila keluar batu tu daripada dalam perut kita, keluar batu, maka batal wuduk kita. Sebab sesuatu yang keluar, apa-apa je keluar daripada kubur ataupun dubur, batal wuduk. Ada dulu seorang budak tertelan duit shilling. Duit shilling, budak-budak kan? telan duit shilling. Bila buang air besar, keluar duit shilling tu. Duit shilling tu dah lalu dekat dia usus tu kan. Keluar duit shilling tu. Jadi bila keluar duit shilling tu, contohlah kalau misal kata dia tak buang air besar pun, tapi duit shilling tu yang keluar. Satu-satunya yang keluar adalah duit shilling tu sahaja. Najis tak keluar pun. Keluar duit shilling tu, batal wuduk dia. Walaupun duit shilling tu bersih, cantik kan, tak ada najis langsung, keluar duit shilling, batal wuduk dia. Samalah kalau misal kata kita minum air. Air tu ada semut, kita tak perasan kan. Tiba-tiba semut keluar daripada depan, krek keluar. Kita pun tak tahu apa hal tiba-tiba keluar semut. Kalau ada keluar tang dalam, keluar daripada depan kubur ataupun dubur, maka ianya membatalkan wuduk. Termasuklah angin. Angin kalau keluar batal wuduk. Angin kalau keluar batal wuduk. Kecuali kalau angin tu macam main-main. Angin tu macam main-main dekat dalam faraj tu. Dia main-main, ada macam terasa ada angin, ada yang dia keluar ke tak ni? Terasa macam ada angin. Lepas tu dia hilang. Mana pergi angin tu, kan? Kalau kita tak yakin angin tu keluar, maka tak batal wuduk kita. Angin tu main dekat dalam je kan. Biasa, angin ni ada dekat dalam faraj ni biasa. Disebabkan mungkin hubungan suami isteri, ataupun kalau kita masukkan sesuatu ke dalam faraj pun, boleh juga ada, boleh jadi juga angin akan masuk juga dalam faraj. Kecuali lah kalau disebabkan penyakit. Biasanya kalau macam penyakit ni, kalau ada rasa bila kentut tang depan, keluar angin tang depan rasa sakit, ataupun keluar tang depan berbau. Biasanya angin keluar daripada faraj ni tak berbau kan. Tapi kalau tiba-tiba berbau dan selalu macam itu, kerap macam itu, kena jumpa doktor lah. Ataupun keluar angin tang depan tapi rasa sakit, tu kena jumpa doktor juga. Jangan dibiarkan. Tapi kalau biasanya angin tak ada bau kan, angin tang depan tak ada bau, angin belakang biasanya berbau sebab ada najis. Angin tang depan tak ada najis, jadi dia tak berbau. Jadi bila tak berbau, sama ada angin tu daripada dalam vagina, ataupun angin tu mungkin boleh jadi juga yang ada penyakit tu dia datang daripada usus. Ada usus bersambung, ataupun daripada usus tu ada saluran terbuka antara usus dengan vagina. Benda tu boleh keluar angin daripada situ. Okey. Kemudian kalau misal kata kita misal kata kita rasa angin, contoh kita rasa angin tang dalam,
dia rasa ada angin kat dalam faraj tu, kemudian dia keluar. Maksudnya bunyi kan, bila angin keluar ni dia bunyi tok, macam gitu kan. Jadi kalau kita yakin angin tu yang keluar, maka batal wuduk kita. Tapi kalau misal kata contoh mungkin dalam solat, dalam solat kita bergerak kan, mungkin juga ada rasa-rasa macam ada terasa angin keluar, tapi bukannya bunyi bunyi pop ke bunyi meletup ke, tak ada, tapi terasa macam ada angin keluar. Tapi tadi tak ada rasa angin pun dalam faraj. Itu mungkin juga disebabkan oleh pergerakan otot faraj. Kalau pergerakan otot faraj, pergerakan permukaan faraj dan sebagainya, jadi itu tidak itu tidaklah dikira batal wuduk. Mungkin dalam solat kadang berlaku macam itu. Tapi kalau dalam solat tu berbunyi kuat kan, satu kampung dengar, jadi itu janganlah kata solat tu sah je kan. Jangan macam itu. Kalau misal kata dalam solat tu memang bunyi kuat, bunyi dan kita yakin angin tu keluar, ataupun kita dah rasa dah dalam solat tu rasa angin ada dalam faraj tu ada angin, dia main-main kat situ, tiba bunyi berbunyi meletup pop kan, keluar angin. Jadi kat situ janganlah pula kata bukan rasanya ni, bukan angin, tu tak boleh macam tu kan. Itu tetap angin juga. Kecuali kalau misal kata dalam solat tu tiba-tiba macam rasa ada benda, ada angin main-main, lepas tu dia hilang. Tak rasa pun dia keluar, tak ada bunyi pun dia keluar, itu masih lagi boleh terus solat, tak ada masalah. Kalau misal kata angin misal kata tak rasa angin pun, tapi rasa macam masa solat tu rasa macam ada benda keluar sikit ataupun bunyi sikit-sikit, tapi tak rasa pun ada angin kan, tak rasa pun kita tergantang dalam ke ataupun ada angin main-main kat situ, tak ada rasa pun, tiba rasa macam ada angin keluar lah, macam ada bunyi ke ataupun ada angin, itu kemungkinan pergerakan permukaan faraj, sebabkan otot faraj kita ataupun otot permukaan faraj tu bergeraklah masa solat ataupun bersenam dan sebagainya. Okey, baik. Kalau misal kata ini masalah dia. Kalau misal kata angin faraj terlalu keluar, selalu sangat keluar angin dekat faraj. Bila angin selalu keluar, sentiasa keluar sehingga menyusah ataupun menyukarkan seseorang tu nak solat, kat situ dia boleh buat solat dengan cara hampir sama dengan wanita istihadhah solat. Macam mana? Ingat tak? Saya rasa saya ada terang itu. Macam mana solat wanita istihadhah, dan kemudian kita tengok kalau wanita istihadhah solat mesti ada 4 perkara yang perlu dilakukan kan. Cuba tengok sini kalau wanita istihadhah ada 4 perkara, tapi kalau jenis yang macam ni, asyik kentut saja, asyik keluar kentut vagina tu kan, asyik keluar je. Jadi dia tak perlu pun 4 perkara tu, dia hanya buat 2 perkara je. Jadi 2 perkara saja. Yang pertama sekali, ini kira macam dipanggil kentut tak lawas lah, dipanggil kentut tak lawas. Ada kentut tak lawas ada. Ada kentut tak lawas, macam kencing tak lawas, sentiasa keluar, susah nak solat kan, asyik keluar susah nak solat. Jadi dia perlu buat beberapa perkara. Kalau kencing tak lawas, dia perlu buat macam wanita istihadhah, sebab kencing tu keluar, najis sentiasa keluar. Jadi dia kena basuh, kena tutup, kemudian baru berwuduk dan solat. Tetapi kalau kentut vagina ataupun kentut tak lawas ni, dia hanya perlu bila mana masuk waktu solat dia perlu berwuduk. Dia perlu berwuduk. First mesti
masuk waktu. Wuduk dia tu nak ambil wuduk mesti masuk waktu. Yang kedua, dia kena niat. Ingat tak niat apa? Disebabkan dia sentiasa berhadas, asyik kentut kan, sentiasa berhadas. Samalah kalau lelaki kena kentut tak lawas ke macam itu juga, sama juga niat, kena niat. Okey. Apa niat dia? Sahaja aku berwuduk, sahaja aku berwuduk untuk mengharuskan kefarduan solat. Ataupun senang cerita mengharuskan solat fardu. Macam tu. Okey. Dia tak boleh sahaja aku wuduk untuk mengangkat hal kecil kerana Allah Taala, tak boleh macam tu. Okey, sebab di wuduk dia kena niat untuk mengharuskan solat fardu. Okey, bukan untuk angkat hadas. Okey. Kemudian solat, segera solat. Segera solat. Okey. Dia tak boleh lengah-lengah juga. Macam istihadhah juga. Dia macam istihadhah juga. Jadi dia kena segera solat, tak boleh lengah-lengah. Okey. Tak boleh lengah-lengah kau solat kecuali disebabkan maslahat solat. Antara maslahat solat apa? Antara dia macam tunggu jemaah, tunggu imam tak sampai lagi, tunggu iqamat, ataupun solat sunat qabliyah, boleh tunggu, tak ada masalah. Tapi kalau misal kata semata-mata tunggu bersolek kat cermin kan, ataupun main game pula, masak kan, masak ke buat air ke apa ke, kemar rumah, tu tak boleh. Dah berwuduk tiba nak kemar rumah dulu baru solat, tak boleh macam tu. Terus solat. Dah berwuduk terus solat. Dan perlu ulangi untuk setiap solat fardu. Solat sunat tak apa. Okey. Ulangi untuk setiap solat fardu. Okey, wuduk ni lah kena ulang setiap solat fardu. Okey. Boleh dapat semua. Ini kalau misal kata asyik kentut sahaja, asyik keluar angin je, ataupun maksudnya dia tak boleh, memang tak boleh, tak ada renggang, tak ada senggang langsung nak solat. Tak ada senggang langsung waktu nak solat. Mesti keluar. Ataupun ada soalan tanya, Ustaz, saya ni time nak solat je mesti keluar angin. Nak solat je keluar angin. Ada macam tu. Okay? Ataupun ada juga tanya, Ustaz, saya ni time sujud ni mesti keluar. Time sujud ni mesti keluar. Itu pun sama juga. Boleh solatlah dengan cara yang macam ini. Sebab walaupun dia tak keluar sentiasa, tapi time solat dia keluar, maka itu pun susah nak solat. Kan? Menyukarkan untuk wanita tu solat sebab keluarnya angin daripada faraj tu membatalkan wuduk. Jadi kalau sentiasa keluar, ataupun keluar time solat dia keluar, ambillah wuduk dengan cara sebegini dan terus solat. Okey, ada soalan? Ustaz, kalau sebelum ni kita niat untuk berwuduk untuk mengharuskan solat tapi tak ingat dah berapa kali, bolehkah kita perbanyakkan solat sunat sahaja? Ataupun mesti buat qada solat 5 waktu? Kalau sebelum ni kita niat untuk berwuduk untuk mengharuskan solat tapi tak ingat dah berapa kali, bolehkah kita perbanyakkan solat sunat sahaja? Ataupun mesti buat qada solat 5 waktu? Saya tak berapa faham sikit. Okey, saya faham ada masalah kentut vagina. Tapi sebelum ni buat macam mana? Maksudnya ni nak tanya ni masalah qada solat ke ataupun masalah macam mana? Nak qada solat tu sebab apa? Okey. Saya tak berapa faham puan. Minta jelaskan sikit
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya puan. Okey, masalah di sini kita maksudnya saya sebelum ni masalah yang kentut vagina ni saya fikir boleh ambil sembahyang sahaja untuk mengangkat hadas kecil. Tetapi yang daripada penjelasan Ustaz ni barulah saya tahu mesti kita ada niat untuk mengharuskan solat. Jadi niat tu dah salah sebelum ni tapi tak tahu dah berapa kali sebab daripada bila lagi masalah tu kan. Itu maksud saya. Dari segi solat tu boleh ke saya ambil pendekatan perbanyakkan solat sunat sahaja ataupun saya perlu buat qada untuk 5, maknanya setiap kali solat waktu saya kena buat solat qada macam tu. Ya, first Masih. kali terima kasih kepada yang puan yang bertanya. First kali puan yang kata lain tak clear tu mungkin mungkin line puan tak berapa clear kot, kena tengok. Okey, untuk masalah macam masalah dah sebelum ni dah pernah berwuduk tapi dengan niat ada kecil ni kan. Tapi kali ni baru belajar. Jadi macam mana dengan solat-solat yang kita telah lakukan sebelum ini. Okey. Sebab itu pertama sekali pentingnya untuk belajar. Okey. Sebab itu ada anak-anak perempuan kena sampaikan ilmu-ilmu ni. Ada siapa yang mengajar, siapa yang jadi doktor, siapa yang jadi ketua-ketua, bagi tahu pada orang bawah. Bagi tahu pada kawan-kawannya, pada anak-anak buahnya, pada kalau jadi guru bagi tahu pada anak murid perempuan, sebab anak murid ni pun banyak kena tapi dia tak tahu. Jadi at least dia tahu, dia tahu tentang masalah ni. Jadi untuk masalah qada solat, maksudnya kita dah ambil wuduk sebelum ni dengan niat yang biasa kita niat mengangkat hadas. Bila kita belajar perlu niat untuk mengharuskan solat fardu. Jadi kalau ikutkan memang kita wajib qada solat-solat yang sebelum ni, sebab solat kita tu tak menepati dia punya wuduk dia tu tak kena dengan niatnya, tapi apa pun yang paling penting adalah selepas ni. Selepas ni macam mana? Selepas ni first kali kita amalkan apa yang kita belajar. Yang kedua, kita qada mana yang kita mampu. Kalau banyak sangat qada lah mana yang mampu. Jangan maksudnya perbanyakkan solat sunat semata-mata untuk qadakan ataupun untuk macam tampal balik apa yang kekurangan yang dahulu. Tak, dia bukan macam itu. Untuk qada solat dia perlu qada juga solat. Tetapi banyak mana dia nak qada, kalau banyak sangat qada lah setakat mana kemampuan kita lah. Bukanlah qada ni mesti kena qada betul. Habis setiap hari mesti qada, tak juga. Qada mana yang mampu, maksudnya ada masa terluang kita qada solat. Ada masa terluang kita qada solat. Mudah-mudahan kat situ Allah Taala terimalah. Itu tanda kita beramal dengan ilmu kita. Betul. Saya pun masa tu belajar terkejut saya. Masa belajar Puan Siti Hanifah katakan ramai wanita mengalami istihadah dan kentut vagina tapi tak tahu niat wuduk lain dengan niat wuduk biasa, termasuklah semua ramailah puan. Bukan nak kata apa je puan saja, tak ramai. Perempuan tak tahu pun ilmu ni, yang mana saya pun terkejut juga bila dengar. Kita dengar dan kita baca dalam kitab-kitab fiqh memang sebut perlu niat dengan niat untuk mengharuskan solat. Ingat tak? Niat ni sama macam niat apa? Siapa tahu? Ia sama macam niat apa? Niat mengharuskan solat. Dia sama niat macam niat tayamum. Sebabkan kita jarang bertayamum. Sebab itulah kan kita tak biasa niat macam itu. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan kefarduan solat. Nawaitu tayammum li istibahatis solat. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat. Kita jarang niat macam itu. Niat tayamum tu jarang. Kita jarang amal. Tapi kat sini pun bila kita dah belajar kita amal lah.
Apa yang kita tak belajar, apa yang lepas itu, yang mana kita mampu kita qada, yang mana tak mampu kita serah pada Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala terima. Okey? Okey, baik. Jika nak solat qada perlu ulang wuduk juga. Bagaimana jika nak jamak solat wuduk sekali sahaja kan? Nak solat qada perlu ulang wuduk. Okey, okey. Ini cerita ataupun Puan Norani tanya bukannya nak qada solat-solat yang sebelum-sebelum ni. Okey? Maksudnya bukan nak qada solat-solat yang kita dah niat, yang cerita-cerita tadi, niat dengan niat biasa tu kan. Tapi ini adalah kalau misal kata seorang perempuan tu dia kena ataupun alami kentut vagina, maksudnya kentut, hasil kentut dia kan. Jadi dia kena solat dengan cara yang kita tunjuk ni tadi. Kan dia kena berwuduk, kemudian dia perlu basuh tak perlu basuh, kentut tu tak najis pun, okey, dia tak perlu basuh, dia tak perlu pun nak pakai tuala wanita ke, tak perlu, okey, dia hanya perlu berwuduk bila masuk waktu, kemudian perlu niat ketika wuduk untuk mengharuskan solat fardu dan berwuduk setiap kali solat fardu, kemudian dia solat kan. Jadi kalau dia nak solat qada, adakah dia perlu ulang balik wuduk tu? Dia perlu ulang balik sebab solat qada adalah solat fardu lah. Kalau qada solat fardu dia kena ulang balik. Dia kena ulang balik wuduk tu sebab wuduk ini hanya untuk solat fardu, hanya sekali untuk satu solat fardu. Begitu juga dengan jamak solat. Kalau dia nak jamakkan solat, dia pergi musafir ke, tapi dia kena kentut vagina, jadi dia kena berwuduk. Contohlah solat zuhur dia nak jamak dengan solat asar, berwuduk dulu untuk solat zuhur, kemudian wuduk sekali lagi untuk solat asar pula. Okey? Okey, baik. Jadi dia kena berwuduk untuk setiap solat fardu. Okey. So kita dah habis kat situ untuk tajuk angin keluar daripada depan. So kita pergi ke slide kita. Okey. Okay, nampak slide Okey. So apa seterusnya? Okey, tanda-tanda baligh bagi wanita. Okey, ini seronok. Okey, tanda-tanda baligh bagi wanita ada 4 tanda baligh. Biasa kita belajar 5. 5. Biasa kita belajar 3. Tapi kali ni saya datangkan 4. Okey. Semuanya ada dalam kitab, jangan risau. Okey, pertama sekali keluar haid. Okey, minta maaf kejap, ada sahabat minta tolong ulang semula bab solat jamak tadi solat jamak tadi, kalau misal kata kita buat solat jamak, di situ ada 2 solat fardu. Jadi kita kena berwuduk, first berwuduk untuk solat pertama, iaitu solat zuhur contohnya. Kemudian dah selesai solat zuhur, kita nak jamak dengan solat asar, wuduk sekali lagi, kemudian solat asar. Okey, yang penting wuduk kita tu sekali untuk setiap solat fardu. Begitu juga dengan solat qada, kalau kita nak qada hari ini nak qada lepas kita solat isyak tu kan, kita nak qada 2 solat. Contoh nak qada solat zuhur, nak qada solat asar. Jadi kalau nak qada solat zuhur, kita dah solat isyak tadi dah. Itu dah satu wuduk. Kemudian nak qada solat zuhur, kena ambil wuduk sekali lagi, qada solat zuhur. Kemudian nak qada solat asar, ambil wuduk sekali lagi, qada solat asar. Okey? Untuk setiap solat fardu kena 1 kali berwuduk. Tu. Okey. Selesai. Okey, kemudian kita masuk tadi Okey. Puan Nuriza okey Okey. Kita masuk tanda-tanda baligh bagi wanita. Pertama sekali, orang perempuan dia ada tanda baligh dia. Tanda-tanda orang perempuan dia baligh. Kalau yang dah dewasa tu, dah tua tu tak payahlah. Tapi penting untuk anak-anak. Kan, anak-anak perempuan nak membesar ni penting kita kena tahu. Pertama sekali tanda-tanda balighnya adalah keluar haid. Kalau misalnya kata anak tu keluar haid, anak perempuan tu keluar haid ketika usia yang memang boleh didatangi haid, iaitu hampir 9 tahun dan ke atas.
Maksudnya dah lebih tua daripada situ dah. Lebih 9 tahun ataupun dah lebih. Kalau umur 8 tahun tu belum lagi dikira head. Kalau umur dia 7 tahun tiba keluar darah head, belum lagi dikira head. Nanti kita cerita macam mana head ni, apa dia punya syarat-syarat dia dan sebagainya. Jadi yang penting keluar haid. Kalau anak tu dah berusia lebih antara hampir 9 tahun ataupun lebih 9 tahun, dia dah boleh kena haid. Jadi kalau keluar haid, maka dia dah baligh. Bila dia dah baligh, maka wajib untuk dia segala kewajipan dalam syarak lah. Maksudnya puasanya, solatnya dan sebagainya. Okey, itu. Kalau misalkan, yang kedua, keluar mani. Kalau misalkan tu, dia tak pernah keluar haid lagi. Anak perempuan ni tak pernah keluar haid. Memang dia tak pernah ngadu langsung, dia tak pernah bagi tahu langsung, kakak keluar darah ni, tak ada, dia tak pernah bagi tahu. Tiba-tiba dia keluar mani, dia bagi tahu mak dia, mak ada air keluar daripada bawah ni. Air apa? Tengok air mani. Contoh air mani. Ataupun yalah mungkin dia mimpi. Contohlah kalau dia mimpi ke tiba keluar air mani, kita dah belajar dah air mani tu macam mana, dia punya sifat dia, kita dah belajar cara keluar dia macam mana. Jadi kalau keluar air mani, perempuan tu, wanita tu, umur 9 tahun lebih kurang dan ke atas, kalau umur 8 tahun, 7 tahun tu belum kira. Tapi kalau umur 9 tahun dan ke atas tu, itu kalau dah keluar air mani tapi tak keluar haid lagi, maka dia telah baligh. Lelaki pun macam tu juga. Dia telah baligh. Wajiblah bagi dia segala kewajipan ke atas mukallaf. Okey, baik. Kemudian yang ketiga, genap usia 15 tahun tepat. Ikut tahun Hijriah, bukan ikut tahun Masihi, tahun Hijriah. Nak tahu tahun Hijriah ni, kalau nak tahu tahun Hijriah, cuba Google. Kan anak-anak tu dekat-dekat nak 9 tahun tu, cuba Google. Letaklah Google tukar Masihi ke Hijriah ataupun tukar Hijriah macam tu kan. Google nanti dia akan bagi kita masukkan umur anak tu ataupun tarikh lahir dia kan. Lepas dalam tarikh lahir dia dalam tarikh Masihi, birthday lah, tarikh birthday dia. Kemudian nanti dia akan convert lah ke Hijriah punya. Kat situ pun boleh guna Google lah. Okay. Kalau dia genap usia 15 tahun tepat ikut tahun Hijriah, tapi dia tak pernah keluar haid pun, dia tak pernah keluar mani pun. Dia tak pernah keluar mani, dia tak pernah keluar haid, tapi umur dia dah 15 tahun ikut tahun Hijriah, tepat 15 tahun. Kalau misal kata dia lahir pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi tepat umur dia 15 tahun tu nanti. Dia dah dikira baligh dengan automatik. Dia tak keluar haid, tak pernah keluar mani, maka dia baligh dengan usia dia. Dengan umur dia 19 tahun tepat ikut tahun Hijriah, maka dia telah baligh. Perlulah dia melaksanakan segala tuntutan agama. Okey, dan yang terakhir. Mengandung. Macam mana mengandung boleh masuk sini ni? Tanda baligh bagi wanita mengandung. Bermaksud apa? Kalau dia tak pernah keluar haid, kalau dia tak pernah keluar mani, dan dia belum lagi berumur 15 tahun, mungkin baru umur 12 tahun, kan? Mak kata, kakak, kau belajar betul-betul. Kau fail UPSR ni, mak kahwin dengan kau. Tu mak cakap macam itulah, kan? Kau fail UPSR ni, mak kahwin dengan kau. Jadi dia tak pernah lagi keluar haid, tak pernah keluar mani, dan umur dia baru 12 tahun, tiba fail UPSR. Contohlah dia fail UPSR. Jadi bila fail UPSR, mak dia kahwinkan dia. Betul-betul mak dia buat. Betul-betul mak dia buat, kahwin. Bila kahwin, dengan keadaan tak pernah keluar haid, tak pernah keluar mani, umur pun belum lagi 15 tahun, tiba-tiba anak tu mengandung. Bila kahwin umur 12 tahun tu, umur 13 tahun, tiba-tiba mengandung dia. Maka bila tahu dia mengandung, bila dia kena pasti dia mengandung, maka dengan dia mengandung, dia mampu mengandung tersebut,
maka dia telah baligh. Tak boleh dah kata aku tak pernah keluar haid lagi. Aku ni tak pernah keluar apa-apa lagi. Aku pun belum sampai 15 tahun lagi. Jadi aku free. Padahal perut dah membuncit dah. Kan? Dah membuyung dah. Jadi aku tak payah solat lah kan. Dia kata macam tu. Tak boleh lah macam tu. Ya? Tak boleh lah macam tu. Mengandung tu pun antara tanda-tanda baligh. Kalau dah mampu mengandung, maksudnya dia telah baligh. Tu. Okay? Jadi wajib dia solat. Tak boleh lah tinggalkan solat dengan alasan tak keluar haid lagi, tak boleh ya. Okey. Kemudian selesai. Okey, kita masuk 6 perkara yang mewajibkan mandi wajib. Okey, ada 6 perkara yang mewajibkan seseorang wanita mandi wajib. Allah. Okey. Minta maaf saya pun tak tahu kenapa dia bergerak macam itu. Okey, ada 6 perkara. Bila berlaku salah satu perkara ini, orang perempuan mesti mandi wajib. Okey, pertama sekali keluar haid. Itu biasalah. Kan biasa. Kalau keluar haid, dah kering nanti, dah betul-betul kering, nanti kita belajar macam mana nak pastikan haid betul-betul kering. Nanti kita belajar. Barulah boleh mandi wajib. Jadi dah kering haid, boleh mandi wajib. Wajib mandi wajib. Tu. Okey, selesai. Itu pertama. Keluar haid, orang perempuan wajib mandi. Kalau keluar mani pun sama juga. Sama juga. Seorang sahabiah pernah bertanya, sahabat wanita kan, pernah bertanya Nabi, kalau aku ihtilam, kalau saya ihtilam, adakah saya perlu mandi wajib? Nabi kata apa? Sekiranya nampak air kan, sekiranya nampak air keluar di faraj, maka wajib mandi. Ihtilam tu maksudnya mimpi yang merangsanglah, mimpi yang yang inilah yang merangsang syahwat kan. Jadi kalau keluar air wajib mandi. Maksud air itu adalah air mani. Ya. Kalau bangun-bangun tu nampak basah bawah tu, keluar air dan kita tahulah macam mana bentuk air ataupun sifat air tu, kita dah belajar kan air mani perempuan macam mana. Maka wajib wanita tersebut mandi wajib. Okey, tapi jaranglah orang perempuan ihtilam. Orang perempuan jarang ihtilam. Maksudnya jarang dengar orang perempuan mimpi macam orang lelaki, mimpi sampai keluar mani. Jarang orang lelaki biasa tapi orang perempuan jarang. Bukan biasa tu hari-hari bukan. Lelaki tu bukan biasa hari-hari tak. Biasa tu pun maksudnya kadang-kadang. Biasa ni maksud saya orang lelaki biasalah dengar balik dia dengan mimpi kan. Tu biasalah. Dah balik pun, dah dewasa pun ada juga mimpi macam itu. Kemudian keluar mani, itu biasa. Tapi orang perempuan mungkin jarang. Ada tapi mungkin jarang. Ya. Okay, kemudian kalau keluar mani, maka dia kena wajib mandi. Termasuklah kalau dia mengeluarkan air mani sendiri ataupun air mani keluar dengan sendirinya disebabkan perkara-perkara yang merangsang syahwat dia. Kalau dia keluarkan sendiri ke, suami keluarkan ke, ataupun macam mana sekalipun, kalau keluar air mani daripada wanita, maka wajib dia mandi. Jangan pula tak mandi. Okay? Dah puas-puas sebagai semua tu, air tu keluar, air mani keluar, syahwat pun dah rasa hilang, dah dapat kepuasan, tiba-tiba tengok air, oh ni air mazi kot. Tak boleh macam itu. Kalau dah puas, dah ada sifat-sifat air mani, maka itu adalah air mani, mandi wajib. Wajib mandi. Okay, Puan Siti Hanifah ada tanya ni. Puan Siti Hanifah, nanti kita akan masuk umur terawal untuk wanita tu boleh didatangi haid. Nanti kita akan masuk. Okay, InsyaAllah. Jangan risau. Okey. 8 tahun 9 bulan belum lagi tu sebenarnya. Tapi kena tengoklah. Kena convert ke tahun Hijriah. 8 tahun 9 bulan belum lagi. Kalau tahun Hijriah ni 8 tahun 9 bulan belum lagi.
Okey. Hampir tu adalah hampir dalam 16 hari sebelum 9 tahun. Nanti kita bincang. Okey. Kemudian bersetubuh. Bersetubuh adalah salah satu perkara yang mewajibkan seorang perempuan mandi. Bersetubuh yang macam mana? Adakah berperlukan sahaja lepas tu settle kena mandi wajib ke? Tak. Bersetubuh ni dia ada dia punya perincian dia. Bersetubuh ni maksudnya maksudnya bila mana kepala zakar suami tenggelam dalam faraj isteri. Itu maksud bersetubuh. Kalau kepala zakar suami tenggelam sepenuhnya ke dalam faraj isteri, maka wajiblah wanita tersebut mandi. Kalau tak masuk setengah je kepala zakar, bukan zakar sepenuhnya, tak. Kepala zakar je. Kepala zakar tu orang panggil helmet macam tu lebih kurang. Kalau yang helmet tu masuk kepala zakar tu masuk setengah je, belum lagi dikira ataupun belum lagi diwajibkan wanita tu mandi. Maksudnya tu belum lagi dinamakan bersetubuh lah. Jadi tu belum wajib mandi lagi. Tapi kalau misal kata dah tenggelam habis, kepala zakar tu tenggelam habis, maka wajib mandi. Tapi kalau misal kata kepala zakar tu sentuh sahaja faraj, itu pun belum wajib mandi lagi. Misal katalah, misal kata baru nak masuk ni. Masuk ataupun dah masuk separuh, tiba-tiba anak ketuk pintu. Tuk. Ibu, nak susu lah. Nak susu pula tak jadi. Suami pun tak jadi tarik balik kan. Jadi tak wajib mandi. Tu belum wajib mandi lagi. Tapi kalau misal kata tiba-tiba nak buat tu, suami kita tak naklah masuk, contoh kan. Tak naklah masuk. Nak main-main je. Contoh kan, nak main-main je. Tiba-tiba jiran sebelah isteri menjerit-jerit, terkejut dia, termasuk habis semua. Bila terkejut, termasuk habis semua, jangan fikir itu ter je, tak payah mandilah. Tak. Walaupun termasuk nama dia, wajib mandi juga. Sebab kepala zakar dah tenggelam sepenuhnya dalam faraj isteri walaupun tak sengaja. Begitu juga kalau orang yang belum berkahwin pun sama juga. Kalau berlaku hubungan di luar nikah, wanita tersebut juga wajib mandi, tak boleh tak mandi. Haram-haram juga, mandi tetap kena mandi wajib. Okey. Kemudian yang keempat, bersalin. Okey. Yang ini banyak persoalan. Yang ini saya perasan. Pernah dengar tak wiladah? Pernah dengar tak wiladah? Siapa tahu wiladah ni apa? Sekejap ya, ada yang bertanya. Ada tak orang perempuan, dia syahwat atau ada rasa kepuasan tanpa bersetubuh, tapi air mani tak keluar? Ke asal dia rasa puas, dah kira wajib mandi? Dia kadang-kadang air mani tu lambat keluar. Air mani tu lambat keluar dan sebagainya, tapi sekira seorang perempuan tu merangsang. Contoh dia tak bersetubuh pun tapi dia merangsang syahwat dia. Merangsang dia punya perasaan syahwat tu. Maka kalau dia merangsang sehingga rasa kepuasan, sebenarnya ada sesuatu yang keluar yang menyebabkan dia rasa puas. Jadi dia wajib mandi. Lebih-lebih kalau boleh tunggu sampai betul-betul keluar air mani tersebut, kemudian basuh baru mandi. Tapi kalau misal kata dia mandi awal, lepas dia mandi wajib tu tiba keluar lendiran air mani tadi, maka dia kena mandi sekali lagi. Okey, baik. Jadi wiladah. Wiladah. Ada kata bersalin, ada kata darah yang keluar waktu melahirkan anak. Ada beza ke Ustaz wiladah dengan nifas? Ada.
Ada beza ke wiladah dengan nifas? Cepat. Ada tak? Siapa lagi? Apa yang kita faham dengan wiladah ni? Kalau siapa-siapa dalam apa nak jawab pun tak pun salah. Okay? Wiladah ni apa? Apa yang kita faham dengan wiladah? Sebab ramai sangat orang perempuan yang tersalah faham wiladah ni. Ada yang kata wiladah ni darah yang keluar ketika melahirkan anak. Ada yang kata wiladah ni adalah air ketumban. Tu macam tu lah, lebih kurang lah. Tu ada tanya, ada beza tak wiladah dengan nifas? Beza tak? Wiladah ni tuan-tuan perempuan, sebab itu ada masa awal tu yang tanya, darah wiladah tu macam mana? Ada tanya darah wiladah tu macam mana? Wiladah ni sebenarnya tuan-tuan perempuan adalah bersalin. Dalam bahasa Arab dipanggil wiladah. Proses bersalin tu, itu adalah wiladah. Darah yang keluar ketika bersalin, kita dah belajar dah darah apa? Siapa ingat darah apa? Darah yang keluar ketika bersalin, darah apa? Siapa ingat? Darah yang keluar ketika wanita tu bersalin. Bagus. Puan Nurul Wahidah. Darah apa? Darah talq. Puan Hayati. Okey, bagus. Darah nifas bila keluar? Bila selesai bersalin. Darah nifas definisi dia apa? Darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kandungan. Maksudnya selesai bersalin. Baru keluar darah. Maka itu darah nifas. Tapi darah yang keluar ketika bersalin ataupun darah yang keluar ketika sakit hampir bersalin, darah yang keluar ketika bersalin bersama-sama baby keluar darah tersebut, itu semua adalah darah talq. Okay? Darah sakit bersalin. Darah nifas keluar lepas baby semua keluar habis. Barulah keluar darah nifas. Okay? Barulah keluar darah dan dinamakan darah tersebut darah nifas. Kalau ketika bersalin itu darah talq. Okay? Masih lagi darah talq. Okey, jadi bersalin ni adalah wiladah tu adalah proses bersalin. Perbuatan bersalin tu itu adalah wiladah. Okey. Wiladah, melahirkan, proses kelahiran tu kan. Tu. Wiladah tu bahasa Arab je. Bahasa Melayu dia bersalin ataupun proses bersalin tu je. Okey, jadi kalau misal kata orang perempuan time bersalin keluar anak kering. Keluar kering. Tak ada darah, tak ada air, contoh ni. Kering keluar. Sian si ibu tu. Jadi, bila kering keluar, anak kering, tak ada darah keluar apa, tak ada. Jadi, adakah itu wiladah? Dia masih lagi wiladah. Maksudnya apa? Anak tu lahir, walaupun kering tu, dia masih dikira wiladah, maka dia wajib mandi wajib. Maksudnya, kalau walaupun anak tu lahir tak keluar darah sekalipun, kan? Tak keluar darah sekalipun, wanita tu wajib mandi. Sebab apa? Dia mandi bukan sebab darah. Dia mandi sebab proses kelahiran. Dia melahirkan anak, maka dia wajib mandi. Walaupun anak tu keluar macam mana sekalipun cara dia, maka dia wajib mandi sebab dia melahirkan anak. Itu nama wiladah, melahirkan anak. Tumpah darah sehari sebelum bersalin, perlu solat dulu lah Ustaz? Perlu, sebab darah tu darah talq. Darah talq ini adalah seperti darah istihadah. Darah sakit hampir bersalin, tu nama darah talq. Jadi wajib solat lagi. Macam mana nak solat? Solat seperti wanita istihadah solat. Okay? Ingat tak wanita istihadah solat? Kita dah bincang dah dulu. Wanita istihadah solat pertama sekali, okay, kena dia ada 4 perkara. Pertama sekali mesti tunggu dah masuk waktu solat, dah masuk waktu solat perlu basuh kemaluan, kemudian tutup pakai sumbat kapas ataupun kalau sumbat kapas dan tuala wanita, pakai tuala wanita. Kalau hanya nak memadai dengan tuala wanita dan darah tu tak menitik, darah tu tak bocor, maka tak apa kalau tak pakai kapas. Tapi kalau bocor, kena juga pakai kapas dan tuala wanita. Kemudian yang ketiga, cepat-cepat ambil wuduk dengan niat tadi untuk mengharuskan solat fardu. Kemudian mestilah segera pergi solat. 4 perkara tu kena segera buat untuk wanita istihadah ataupun wanita kencing tak lawas ke sama juga.
Jadi 4 perkara tadi kena ulang balik setiap kali untuk solat fardu. Setiap kali solat fardu kena ulang balik 4 perkara tadi. Kalau masih keluar darah istihadah ke, darah talq ke. Okey. Puan Siti Hanifah, sebelum bersalin itu darah talq kan Ustaz? Ya, hari itu disconnect Miss Ustaz terang. Okey, sorry. Minta maaf lah. Mungkin line tak clear kan. Apa hukum kalau kita tak mandi wiladah, Ustaz? Mandi wiladah ni kena tengok. Okey, kalau misal kata kita bersalin, bersalin, tiba-tiba saya tak pernah lama tahu dekat cerita bab bersalin dekat sini. Dia lama tu dekat tempat akan datang. Tapi dekat sini dah lama, pelik juga saya. Okey, tak apalah. Memaksud semua apa masih apalah semangat kan nak belajar ni kan. Okey. Pertama sekali kita bersalin. Bila bersalin wajib orang perempuan mandi wiladah. Mandi wajib disebabkan wiladah. Tetapi kalau lepas dia bersalin keluar darah nifas, maka dia jangan mandi wajib kat situ. Darah nifas keluar, maka dia tak suci. Kita mandi wajib sebab apa? Sebab nak bersuci. Sebab apa nak bersuci? Sebab nak solat. Jadi kalau darah nifas keluar, maka kita tak perlu solat. Jadi tak perlulah mandi wajib. Tak perlu mandi wajib. Nanti dah habis nifas nanti baru mandi wajib. Mandi sekali dengan wiladah tadi. Mandi wajib sebabkan wiladah dan mandi wajib sebab nifas. Tak ada masalah. Nak gabung ke, nak niat satu je ke, tak ada masalah. Tu dah sekali dah. Kecuali kalau orang perempuan bersalin, lepas tu tak keluar darah nifas. Kat situ kena mandi wiladah. Mandi wiladah kemudian solat. Okey, mandi wiladah kemudian solat. Maksudnya apa? Bila tak keluar darah nifas, dia wajib solat tak? Wajib solat. Bila wajib solat, maka wajib dia mandi wiladah, mandi wajib sebab dia baru bersalin. Dia dah bersalin, dia wajib mandi. Dia wajib solat kalau tak keluar darah nifas. Okey. Saya takut ada yang tak jelas ke. Tak apa, niat satu pun tak apa. Jika terniat satu je, contoh dia dah bersalin, patutnya kena mandi wiladah, tapi nifas keluar kan. Jadi nanti dia kena mandi sebabkan wiladah dan sebabkan nifas. Jadi bila dah selesai nifas nanti, dia mandi wajib, niat saja satu pun tak ada masalah. Salah satu pun tak apa. Nak niat dua-dua boleh, nak niat salah satu tak apa. Nak niat mandi wiladah, mandi wajib disebabkan wiladah boleh, nak niat mandi wajib disebabkan nifas saja pun boleh. Tak ada masalah. Nak niat saja aku mandi air besar pun tak apa. Saja aku mangkat air besar kerana Allah Taala. Selesai. Kan? Okey, kemudian keluar nifas. Kejap saya akan terangkan sikit untuk yang bersalin dan keluar nifas ni supaya terang sikit Okey, kemudian yang kelima, satu bersalin. Okey, bersalin wajib mandi. Kemudian keluar nifas. Keluar nifas dah kering nanti, nifas dah kering, barulah mandi wajib. Okey. Kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia ni pun tengok tak jenazah tu dimandikan, kan? Jenazah tu dimandikan, dikafankan. Masa mandi jenazah tu, ingat tu mandi biasa-biasa je. Tak, itu mandi wajib nama dia. Okey? Satu-satunya mandi yang kita tak buat sendiri. Kalau kita buat sendiri, lari orang. Macam itulah kiranya kan. Satu-satunya lah mandi yang kita tak buat sendiri. Jangan pula tiba-tiba kita buat sendiri mandi jenazah ni. Meninggal dunia, tiba-tiba aku ambil gayung sendiri kan. Parah. Lari Tok Imam. Lari orang mandi jenazah tu nanti. Okay. Jadi sebab itu bila mana satu-satunya mandi yang kita tak boleh nak harapkan diri kita, hanya berharapkan orang lain, iaitu mandi jenazah bila kita meninggal dunia. Sebab itu ketika kita hidup kat dunia, janganlah sekali-kali kita meninggi diri. Walaupun kita ni pangkat tinggi manalah pun, Datuk ke Datuk Seri ke Tan Seri lah pun, banyak harta juta-juta lah pun kita, hakikatnya kita tetap memerlukan orang lain dalam hidup kita.
Boleh jadi orang yang tak ada duit tu, boleh jadi orang yang penerima zakat itulah yang tukang mandi jenazah kita. Kan? Janganlah kita meninggi diri, takut-takut nanti tak ada siapa nak mandikan jenazah kita. Lagilah susah kan? Hukum tak mandi wiladah. Hukum tak mandi wiladah. Macam mana nak solat? Kita mandi untuk solat. Kalau kita tak mandi, contohlah, nifas tak keluar, jadi dia kena solat. Dia mandi biasa terus solat. Dia tak mandi wajib pun. Jadi solat dia tu tak sah. Itu je. Macam itu je. Okay? Bila dia tak mandi wajib dan dia perlu solat sebab tak keluar nifas, maka solatnya tidak sah sebab dia tidak mandi wajib. Macam orang keluar mani, kalau solat, kalau orang keluar mani, keluar air mani keluar tapi tak mandi wajib, dia masih dalam keadaan berjunub. Maka dia, kalau dia solat, solatnya tak sah dan berdosa. Okay? Jadi sebab itu kita kena mandi wajib, kemudian baru kita boleh solat. Okay. Boleh kita dah pukul apa dah ni? Okay, kejap. Kita nak sikit lagi So nak tengok tadi kita punya perbahasan mengenai wiladah tadi. Ada yang mungkin terlepas ataupun tak ikuti kita punya kelas sebelum ni. Okey. Cuba kita tengok sama. Okey. Misal kata seorang wanita melahirkan anak tu baby lahirkan anak pada pukul 6 pagi. Contohlah pukul 6 pagi. Tapi sebelum tu dia dah keluar darah dah contohnya pukul 8 malam. Pukul 8 malam dia dah keluar darah. Dia dah keluar darah. Pukul 6 pagi masa anak lahir pun keluar darah. Keluar darah. Kemudian selepas anak lahir keluar darah. Masa anak lahir pun keluar darah. Okey. So siapa boleh volunteer? Siapa nak jawab? Maksudnya darah yang keluar daripada pukul 8 malam ni sampai sini, maksudnya ni mungkin hari ke 40 selepas bersalin, contoh kan. Inilah 40 hari. Okey, siapa nak jawab? Darah apa ni? Darah apa yang ada? Ni darah ni sentiasa keluar ni kan? Darah apa ni? Ada yang nak jawab? Okey, kita dah habis dah. Kita belajar. Cumanya kali ni kita just nak practice sikit je. Yes, nak tengok kita boleh jawab ke tak? Mana satu darah nifas? Mana Ustaz, satu? saya nak cuba. Sila. Siapa tu? Nama siapa? Hasliza. Puan Aziza. Okey, macam mana Puan? Okey. Pandangan Puan. Pukul 8 malam sampai pukul 6 pagi sebelum anak tu keseluruhannya keluar, itu adalah darah tak. Dan selepas anak tu dah keluar sepenuhnya sehinggalah ke hari 40, itu adalah darah nifas. Okey, darah nifas. Tahniah Puan. Okey. Jadi tahniah Puan Okey, jadi yang keluar daripada 8 malam ni kenapa dihukumkan darah talq? Sebab darah ini anak belum lahir lagi. Jadi darah ni darah sakit nak bersalin, sakit hampir bersalin. Dan kemudian masa baby keluar pun sama juga darah talq, darah sakit bersalin. Okey. Jadi kemudian selepas ni
selepas baby keluar sepenuhnya. Baby keluar sepenuhnya, selesai. Dalam rahim tak ada kandungan dah. Barulah dikira darah nifas ni. Okey, barulah dikira darah nifas. Kalau misal kata orang lahirkan anak, okey. Sorry, kejap. Kita tengok kat sini. Darah talq wajib solat tak? Ketika darah talq wajib solat. Masa lahirkan anak wajib solat tak? Wajib solat tak. Masa dari lahirkan anak, darah apa yang keluar? Darah talq. Betul? Okey. Jadi anak ni lahir pukul 6 pagi. Mana 6 pagi sana? Pukul 6 pagi anak ni lahir. Subuh masuk pukul berapa? Subuh pukul berapa? Saya katalah kita letak subuh pukul 5.40. Kita letaklah 5.30 contoh kan. Ada kata 5.50. Ambil lah 5.50. 5.50 subuh. Okey. 5.50 pagi. Okey. Jadi pada pukul 5.50 pagi, darah apa yang keluar? Adakah darah nifas? Tak. Darah apa yang keluar? Darah talq. Maksudnya apa? Ketika waktu subuh menjelang, darah yang keluar adalah darah talq, bukan darah nifas. Maka wanita ini wajib mandi. Bukan wajib mandi. Wanita ini wajib solat. Walaupun ketika itu dia sedang melahirkan anak, tetapi sebenarnya dia wajib solat. Okey? Jadi, maksudnya apa? Selepas pukul 6 pagi, maksud lepas lahir anak, keluar darah nifas, maka dia nanti dia wajib qada balik solat subuh ni. Sebab solat subuh tak sempat, dia dah masuk labor room, dia dah bertarung nyawa nak apa kan? Nak wiladah kan, bersalin. Maka nanti dia kena qada solat subuh ini, sebab solat subuh ini ketika masuk waktu solat subuh ni, masa tu dia keluar darah talq, bukan keluar darah nifas. Okey, itu sedikitlah saya masukkan benda yang cabang yang agak dalam sikitlah, ya. Isyak juga. Isyak ni dia dah solat, dia kena solat ni. Isyak juga, isyak ni kena solat sebab pukul 8 malam kan keluar. Maghrib dah solat tak apalah. Isyak ni kena solat seperti wanita istihadhah. Sebab masa ni dia boleh solat, kena solat. Tapi kalau dia tak solat isyak, wajib qada juga solat isyak ni. Okey. Okey, tadi apa? Okey, wiladah. Kalau misal katalah, ni last. Misal kata ni wiladah, ni kalau sambung kan, nifas dia sambung. Sekarang ni kalau nifas dia tak sambung, lapan malam, okay. Pukul 8 malam, kemudian pukul 6 pagi lahir anak. Baby keluar pukul 6 pagi. Kemudian darah nifas dia tak keluar. Okay. Darah nifas tak keluar, bila keluar? Contohlah kita ambil pukul 3 petang. Okey. Pukul 3 petang baru keluar. Okey. Jadi darah apa ni? Siapa nak jawab? Last. Siapa nak jawab? Ada yang apa? Volunteer nak jawab? Ada tak? Jangan takut. Ada yang takut apa hal pula ni, tak ada darah ni kat sini, tiba keluar sini pula. Aduh, sudah.
Okey, Puan Rahimah kata apa? 8 malam sampai 6 pagi darah talq, 3 petang dan ke depan adalah darah nifas. Nifas yang jam 3 petang. Okey, betul. Okey. Nifas kat sini. Sebab ni sorry. Okay, ni darah talq. Masa bersalin pun darah talq keluar. Lepas bersalin ada darah tak keluar? Tak ada darah keluar. Bila tak ada darah keluar, sepatutnya wanita ni kena mandi wajib. Ni shower. Okey. Mandi wajib dan kena solat. Solat apa? Qada balik solat subuh kalau dah keluar waktu. Kemudian solat zuhur. Tetapi kalau misal kata wanita ni tak solat, tak mandi wajib ketika ini dan tak solat, lepas tu keluar darah nifas pukul 3 petang, maka dia kena qada baliklah solat subuh dan solat zuhur dia. Tu. Okey. Maksudnya apa? Kalau tak ada darah keluar, wajib mandi. Jadi dia mandi wiladah dan solat zuhur. Inilah nama dia mandi wiladah. Sebab kadang-kadang orang perempuan mungkin keluar nifas dia bila? 2-3 hari lepas bersalin. Ada juga bila 2-3 hari lepas bersalin baru keluar nifas, maka tempoh daripada lepas dia bersalin tu sampai dia keluar nifas tu wajib solat sebenarnya. Okey, dia wajib mandi wajib dan kemudian dia solat. Bila mana keluar nifas barulah dia tak boleh solat. Dia macam itu. Okey. Kalau dia mampu dia solatlah. Kalau Caesar susah sikitlah. Okey. Kalau Caesar mungkin tak boleh kena air dan sebagainya. Okey, solat hormati waktulah. Okey, solat hormati waktu. Kemudian nanti qada semula. Tu. Sebab Caesar nak mandi wajib apa kan? Bahaya kan? Okey. Dan satu lagi mungkin lemah dan sebagainya. Kalau orang Caesar ni agak kurang bertenaga lah, agak kurang dan rasa sakit dan sebagainya, tak boleh nak lasak-lasak sangat, bahaya. Okey, so itu saja untuk kita malam ni. Okey, cuba kita tengok kejap kita punya slide. Kita dah habis ni. Sorry lah kalau saya dah termasuk perkara yang terlalu detail kat situ. Okey, saya tak berniat pun nak masuk, tapi tiba-tiba ramai yang tanya pasal bersalin tadi kan. Termasuk pula ke tempat yang ke permasalahan yang details tu. Minta maaf lah kalau siapa yang rasa macam apa pula. Mungkin tak berapa faham ke, tak apa. Nanti kita akan terangkan balik insya-Allah. Sebab belum sampai masa dia lagi. Patutnya benda ni simple je. Saya nak terangkan simple je. Okay. So, selesailah kita. Okay. Selesailah kita. Yang ni semua ni tadi sampai ke slide ini, kita dah berdiskusi selama 4 kali 4 kali. Selesailah muqaddimah kitab kita. Tu muqaddimah lah semua. Okay. Semua yang kita bincangkan, semua yang kita diskusikan selama 4 kali itu adalah muqaddimah. Belum masuk lagi. Kita belum belajar lagi hidnya apa, nifasnya apa, istihadah apa kan. Tak. Kita baru nak masuk. Insya-Allah bila Ahad ni Ahad ni kita baru nak masuk haid ni. Tapi banyaklah perkara yang kita dah sentuh. Okey. Cuma nanti akan datang kita akan belajar dalam bab haid ni kita akan belajar usia terawal haid. Okey, usia berapa tahun usia terawal haid. Kemudian kita akan bincang tempoh keluar darah haid, tempoh suci, berapa paling singkat, berapa paling lama, berapa biasa perempuan haid, berapa biasanya perempuan suci. Yang ini kena betul-betul mahir, barulah mudah untuk kira kalau kita berlaku apa-apa masalah. Okey. Okey, baik. Jadi sebelum saya nak tutup, last saya minta sangat-sangat pada semua para wanita, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semua, minta sangat kalau boleh tolonglah catat. Okey, tolong catat darah-darah yang keluar. Setiap kali darah keluar, setiap kali darah berhenti, kalau boleh catatlah darah tu warna apa, sifat dia macam mana kan. Kemudian tarikhnya dan ada kalender. Letak dalam kalender. Tak kisahlah kalender dalam handphone ke, kalender yang betul-betul kalender ke, yang penting tulis hari ni pukul sekian keluar sekian. Kalau hari ni berhenti pukul berapa dia berhenti. Kalau hari ni mula keluar darah, pukul apa dia keluar, warna apa keluar. Tu.
Okey, tolonglah sangat-sangat. Sebab apa? Takut-takut kalau berlaku apa-apa masalah, berlaku istihadah ke, berlaku macam-macam ke, kat situlah kita nak rujuk. Kalau tak ada yang itu, susah nanti kita nak hukumkan darah-darah yang keluar tu. Okey, itu saja. Minta maaf salah silap. Terima kasih pada semua atas kesudian bersama-sama kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa Ahad ini, Ahad malam Isnin. Okey, Ahad malam Isnin. Dan jadual tu macam tak tetap sangat sebab saya pun ada kelas lain. Saya minta maaf lah ya. Okey, moga-moga apa yang kita belajar pada hari ini mendapat manfaat dan mendapat keberkatan dan redha Allah Ta'ala, dan boleh kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari pada malam ini, insya-Allah. Doakan kita semua sentiasa dalam rahmat dan keberkatan Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey, itu saja. Maaf salah silap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama tuan.